Pada jam 5.30 pagi, 28 Mei 2024, di Pusat Kawalan Polis Kontingen Selangor, telepon berdering tanpa henti. Sebaik sahaja pegawai bertugas mengangkat gagang, kedengaran suara seorang lelaki yang panik melampau di ujung talian. "Ada orang kena bunuh, tolong, si Azman!" "Jiran aku, Azman, dia dah bunuh isteri aku, dekat rumah dia, tolong!" Sejurus selepas jeritan yang menyayat hati itu, panggilan terus terputus. Di telinga pegawai bertugas, hanya kedengaran bunyi telepon jatuh ke lantai dan kesunyian yang menyeramkan selama beberapa saat sebelum arahan kecemasan dikeluarkan. Serta-merta, pasukan polis dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam dikerahkan ke alamat yang baru dilaporkan oleh lelaki itu. Kendaraan polis membunyikan siren, memecah kesunyian pagi dan meredah jalan-jalan yang masih lengang. Pada masa yang sama, seluruh kawasan perumahan Taman Damai turut dikejutkan oleh satu jeritan kuat yang bergema di seluruh lorong. Lampu-lampu rumah mula terpasang satu persatu, penduduk keluar berbisik-bisik dalam ketakutan. Apa dah jadi? Dengar cerita, ada kes bunuh dekat rumah Azman. Dalam masa beberapa menit, lorong yang dahulunya aman damai tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Semua mata tertumpu pada rumah milik Azman bin Abdullah, seorang jiran yang pendiam dan baik hati yang tidak pernah disangka akan terlibat dalam kes pembunuhan. Apabila pasukan petugas tiba di lokasi, keadaan huru-hara menyelubungi lorong kecil itu. Penduduk mengerumuni rumah teres setingkat milik Azman, berbisik-bisik tetapi tiada siapa yang berani mendekat. Di tengah-tengah kerumunan itu, Rahman bin Ismail, lelaki yang membuat panggilan kecemasan tadi, sedang terduduk di atas lantai simen, memegang kepalanya sambil menangis teresak-esak. Wajahnya pucat lesi, matanya merah, dan seluruh tubuhnya menggigil ketakutan dan kesedihan. Pintu rumah Azman hanya tertutup rapat, tidak berkunci, dengan cahaya lampu kuning yang malap memancar dari dalam. Kapten Khairul, yang mengetuai pasukan petugas, memberi isyarat untuk mengekalkan keadaan tempat kejadian sebelum menolak pintu perlahan-lahan. Sebaik sahaja pintu terbuka, bau hanyir darah yang kuat terus menusuk hidung, membuatkan semua orang tergamam. Dan kemudian, satu pemandangan yang mengerikan terpapar di hadapan mata mereka. Di atas katil kecil di dalam bilik tidur, seorang wanita terbaring kaku, tubuhnya berlumuran darah, pakaiannya tidak terurus. Di sebelah katil, di atas lantai, seorang lelaki terbaring dengan bau arak yang sangat kuat. Tangan kanannya masih menggenggam sebilah pisau siam yang dipenuhi darah. Kapten Khairul segera meluru untuk memeriksa tanda-tanda vital. Wanita itu telah meninggal dunia. Identiti mangsa cepat dikenal pasti sebagai Siti Aisyah binti Kasim, istri kepada Rahman bin Ismail, lelaki yang sedang meraung di luar. Manakala lelaki yang terbaring di lantai itu adalah Azman bin Abdullah, pemilik rumah tersebut. Tiada tanda-tanda pecah masuk, pintu depan dan belakang semuanya berkunci dari dalam. Barang-barang di dalam rumah tersusun rapi, tanpa sebarang tanda pergulutan atau selongkar. Segalanya terlihat terlalu jelas. Seorang lelaki mabuk terbaring tidak sadarkan diri di sebelah mayat seorang wanita dengan pisau masih di tangannya. Semua petunjuk, dari laporan telepon hingga ke tempat kejadian, menunjuk ke satu arah sahaja. Azman bin Abdullah, lelaki yang disyaki membunuh istri kawan baiknya sendiri ketika mabuk. Para penyiasat segera mengumpul bahan bukti, mengambil gambar tempat kejadian, dan merekod keterangan awal daripada si suami. Dalam tangisannya, Rahman menceritakan, "Malam tadi, saya dengan dia pergi minum, dia mabuk teruk, saya yang papah dia balik sampai rumah. Tak sangka pagi ini istri saya." Ayatnya tergantung, suaranya pecah dalam keputusasaan.
Penduduk di sekeliling turut bersimpati. Mereka semua tahu Azman dan Rahman berkawan baik sejak bertahun-tahun. Rumah mereka hanya dipisahkan oleh satu dinding. Tiada siapa yang percaya Azman sanggup membunuh istri kawannya. Tetapi bukti di tempat kejadian seolah-olah menuduhnya tanpa belas kasihan. Apabila pasukan forensik tiba, mereka mula mengambil gambar, mengumpul bahan bukti, dan membawa mayat mangsa untuk bedah siasat. Segalanya dilakukan dengan teliti dan teratur, tetapi kes itu seolah-olah sudah mempunyai jawaban yang terlalu awal. Malah penduduk sekitar mula berbisik, mesti mabuk lepas tu naik syaitan. Kesian, istri kawan pun dia tak lepas. Di lorong kecil itu, semua orang percaya case itu telah selesai pada pagi itu juga. Seorang pembunuh yang mabuk, seorang istri yang malang, seorang suami yang berduka. Segalanya nampak jelas. Tetapi di antara mereka yang menyaksikan kejadian pagi itu, hanya seorang, Kolonel Nazri bin Hamid, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah yang kelihatan termenung. Beliau memandang lama pada pisau berdarah di tangan suspek, lalu mengeluh perlahan. Kadang-kadang, tempat kejadian yang nampak terlalu jelas inilah yang patut kita ragui. Kata-kata itu tidak diendahkan oleh sesiapa pada masa itu. Tetapi kemudian, barulah mereka faham bahwa pada saat itulah pegawai kanan yang berpengalaman itu telah menyadari sesuatu yang tidak kena, dan itulah permulaan kepada satu perjalanan untuk membongkar kebenaran. Di mana tempat kejadian yang kelihatan sempurna ini sebenarnya hanyalah satu lakonan yang dirancang rapi dan amat mengerikan. Selepas dibawa ke ibu pejabat polis daerah Shah Alam, Azman bin Abdullah masih dalam keadaan mabuk. Fikirannya keliru, tidak sadar apa yang sedang berlaku. Dia ditempatkan di lokap sementara dengan pemantauan pegawai perubatan kerana pengaruh alkohol masih kuat dalam badannya. Menjelang tengah hari, apabila dia sedar, Azman memandang sekeliling dengan bingung, matanya letih dan penuh kekeliruan. Di hadapannya ada 3 orang pegawai penyiasat, termasuk Kolonel Nazri bin Hamid yang mengetuai siasatan kes itu. Kolonel Nazri memulakan dengan suara yang tenang tetapi tegas. "Enci Azman, awak tahu kenapa awak berada di sini?" Azman terdiam, dahinya berkerut, coba mengingati sesuatu. Dia mengeleng perlahan, suaranya serak. Saya tak tahu. Saya cuma ingat malam tadi minum dengan Rahman, balik rumah terus tidur." "Kenapa saya ada di sini?" Kolonel Nazri meletakkan sekeping gambar dari tempat kejadian di hadapannya, yang menunjukkan mayat Siti Aisyah terbaring di atas katil. Di sebelahnya adalah Azman sendiri yang terbaring di lantai, tangan menggenggam pisau berdarah. Azman memandang gambar itu. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya menggigil, lalu dia berkata dalam ketakutan, Tak mungkin, saya tak bunuh dia, saya tak tahu apa-apa, saya mabuk, saya tak ingat apa-apa." Para penyiasat memulakan soal siasat terperinci. Mereka bertanya kepada Azman tentang hubungannya dengan pasangan suami istri Rahman dan Aisyah, tentang sesi minum malam sebelumnya, tentang waktu dia pulang ke rumah, dan mengapa ada kesan darah pada badannya. Tetapi semua jawabannya bercanggah, tidak teratur, dan tidak logik. Azman menegaskan dia hanya minum bir dengan Rahman, dipapah pulang oleh kawannya itu, dan terus tidur. Dia tidak ingat istri Rahman datang, tidak tahu dari mana datangnya pisau itu, dan lebih-lebih lagi tidak faham mengapa mangsa berada di atas katil di rumahnya. Para penyiasat mencatat dengan teliti, tetapi di mata mereka keraguan semakin menebal. Seorang lelaki dewasa, sehat, bolehkah mabuk sehingga tidak ingat apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak dengar dan tidak nampak? Sepanjang sesi soal siasat, Azman kelihatan gelisah dan resah. Kedua-dua tangannya digenggam erat, seolah-olah sedang berada dalam mimpi ngeri.
Setiap kali penyiasat menyebut nama Aisyah, dia akan menundukkan kepala. Suaranya tersekat-sekat. Dia istri kawan saya. Macam mana saya boleh? Saya tak buat. Sumpah saya tak buat. Namun, apabila penyiasat meminta Asman menjelaskan mengapa mayat mangsa berada di atas katil rumahnya dan mengapa pisau berdarah itu berada di tangannya, Asman terdiam. Kesunyian itu berlarutan, terasa berat dan menyesalkan. Kolonel Nazri tetap sabar. Beliau paham dalam banyak kes, pembunuh sering menafikan perbuatan mereka atau menggunakan alasan mabuk untuk mengelak tanggung jawab. Tetapi, dengan pengalamannya, beliau merasakan ada sesuatu yang aneh pada lelaki ini. Asman tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong. Dia benar-benar keliru dan panik seperti seseorang yang terperangkap dalam tragedi yang dia sendiri tidak fahami. Walau bagaimanapun, undang-undang tidak boleh bergantung pada perasaan. Semua bukti semasa, mayat, senjata, laporan awal, keterangan saksi, semuanya menentang Azman bin Abdullah. Dia tiada alibi dan tiada saksi yang dapat mengesahkan dia tidak bersalah. Maka Azman secara rasmi menjadi suspek utama dalam kes pembunuhan yang menggegarkan Shah Alam itu. Apabila dibawa kembali ke lokap, Azman merebahkan kepalanya di atas meja, air matanya berlinangan. Dia berbisik sesuatu yang tidak akan dilupakan oleh pegawai yang bertugas pada hari itu. Kalau betul saya yang membunuhnya, lebih baik biarkan saya mati. Di luar bilik soal siasat, Kolonel Nazri berdiri termenung lama, matanya memandang jauh ke luar tingkap. Sebuah kes yang nampaknya mudah, tetapi di dalam hatinya masih terlalu banyak persoalan yang tidak dapat dijawab oleh bukti-bukti yang jelas itu. Dia berbisik perlahan, seolah-olah satu firasat. Kebenaran kadang-kadang bukan terletak pada apa yang kita lihat, tetapi pada apa yang orang lain sengaja mau kita lihat. Selepas menahan Azman bin Abdullah untuk siasatan, pihak polis terus mengambil keterangan daripada Rahman bin Ismail, suami mangsa, dan juga orang pertama yang melaporkan kes itu. Apabila dijemput masuk ke bilik siasatan, Rahman kelihatan sangat lesu. Wajahnya cengkung, matanya bengkak kerana menangis. Setiap langkahnya terasa berat, tangannya menggenggam tisu yang sudah renyuk. Dia duduk di kerusi, suaranya bergetar. "Tuan, tanya apa saja, saya akan jawab." "Saya cuma nak tahu kenapa isteri saya mati sebegini tragis." Kolonel Nazri bin Hamid mengangguk perlahan, memberi isyarat kepada penyiasat untuk mencatat. Beliau faham, dalam banyak kes, keterangan pertama daripada ahli keluarga sangat penting, bukan sahaja untuk membina semula garis masa, tetapi kadang-kadang ia mendedahkan percanggahan tersembunyi yang tidak mudah dilihat oleh orang luar. Rahman mula bercerita. Suaranya tersekat-sekat, tetapi jalan ceritanya lancar dan jelas setiap butirannya. Malam 27 hari bulan tu, hujung minggu, saya ajak Azman, kawan baik dan jiran saya, pergi minum bir. Rumah kami sebelah-sebelah saja, berkawan dari kecil. Kami minum di kedai depan lorong. Ada 3 tin, tapi dia minum hampir 2 tin seorang. Dia mabuk teruk sampai tak boleh jalan. Saya terpaksa papah dia balik, letak atas katil, baru saya balik tidur. Rahman berhenti seketika, mengesat air matanya. Pagi tadi, saya nak pergi panggil dia bangun kerja macam biasa. Tak sangka, baru masuk, saya nampak isteri saya terbaring kat situ, penuh darah. Saya panik sangat, terus telefon polis. Cerita itu mengalir bersama keluhan dan kesunyian yang berat. Bukan sahaja para penyiasat, malah mereka yang berada di luar turut merasakan kesakitan seorang suami yang kehilangan istri secara tiba-tiba. Rahman menyambung, suaranya perlahan, seolah-olah meluahkan isi hati. Sejujurnya, saya ada dengar jiran-jiran cakap yang Azman ada hati pada istri saya.
Saya pernah perasan sekali dia datang tolong betulkan lampu, nampak mesra sangat bergurau sendah. Tapi saya tak percaya. Azman tuh baik, kawan saya dari kecil, takkan dia buat macam tuh. Dia menunduk, berkata dalam tangisan, "Sekarang baru saya sadar, mungkin saya silap." Saya percaya, kawan, akhirnya hilang istri. Mendengar itu, penyiasat yang mencatat keterangan menjeling ke arah Kolonel Nazri. Semua butiran yang diceritakan Rahman lancar, tiada yang bercanggah dengan keadaan tempat kejadian atau keterangan awalnya. Seorang suami yang kehilangan istri, sedih, dan tahu kawan baiknya ada hubungan tersembunyi dengan istrinya. Semua ini menjadikan ceritanya kelihatan sangat logik. Kolonel Nazri bertanya perlahan, seolah-olah mau mendalami. "Encik ada syak apa-apa yang lain? Ada sesiapa pernah ugut istri encik atau ada perselisihan faham antara dia dengan Azman baru-baru ni?" Rahman menggeleng, suaranya tersekat. "Tak ada, Tuan. Saya dengan Azman baik-baik saja. Istri saya pun tak ada musuh." "Saya rasa mungkin dia mabuk, hilang kawalan diri, terus bertindak. Saya pun tak salahkan dia. Benda dah jadi." Kata-kata "saya pun tak salahkan dia" itu membuatkan seluruh bilik senyap. Seorang suami yang baru kehilangan istri boleh bercakap tentang pembunuhnya dengan nada yang begitu pemaaf, kedengaran menyedihkan, dan pada masa yang sama, aneh. Di luar bilik siasatan, ramai pegawai muda menggelengkan kepala. Kesian betul dia, hilang istri, hilang kawan. Mesti sakit sangat sampai dah tak rasa nak berdendam. Memang benar, Rahman menunjukkan dirinya sebagai seorang lelaki yang tabah. Sepanjang sesi itu, dia tidak membantah, tidak marah, hanya menjawab setiap soalan dengan tenang sebelum meminta izin untuk melihat wajah istrinya buat kali terakhir. Gambaran Rahman yang rebah dan menangis teresak-esak di sisi keranda istrinya membuatkan ramai yang bersimpati. Segalanya nampak terlalu jelas. Suspek, Azman bin Abdullah, berada di tempat kejadian, senjata pembunuhan di tangannya. Pelapor, Rahman bin Ismail, adalah saksi dan juga mangsa keadaan. Keterangannya sangat konsisten. Dari luar, ini adalah kes yang sempurna, motif yang jelas, pembunuh yang dikenal pasti, saksi yang boleh dipercayai. Kes itu seolah-olah akan ditutup. Namun jauh di sudut hati Kolonel Nazri, satu perasaan tidak sedap hati terus menghantuinya sejak pagi itu. Cerita Rahman terlalu lancar, terlalu logik, terlalu lengkap, sehingga tiada satu butiran kecil pun yang menimbulkan keraguan. Dan bagi seseorang yang berpengalaman dalam menyelesaikan kes jenayah sepertinya, kesempurnaan itulah tanda sesuatu yang tidak kena. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menutup buku catatannya, matanya yang dalam memandang keluar tingkap, di mana cahaya senja yang malap menyinari koridor. Satu pikiran melintas di benaknya, samar tetapi tajam. Jika semuanya terlalu jelas, mungkin kita sedang dipermainkan oleh seseorang. Dan memang benar, kes yang disangka akan ditutup ini bakal memasuki satu fasa baru yang akan mengejutkan semua orang apabila jabatan forensik menemui butiran yang bercanggah sepenuhnya dengan skrip asal. 3 hari selepas kejadian, ketika orang ramai di Shah Alam masih hangat membicarakannya, jabatan forensik menghantar laporan hasil bedah siasat dan pemeriksaan tempat kejadian. File setebal lebih 10 muka surat itu mempunyai beberapa baris ringkas di halaman terakhir yang membuatkan Kolonel Nazri bin Hamid, ketua penyiasatan, berkerut dahi untuk masa yang lama. Pagi itu, beliau memanggil seluruh pasukan siasatan. Di atas meja, terdapat gambar-gambar forensik, hasil ujian, dan laporan kecederaan. Suaranya rendah dan perlahan. Saya mau semua orang lihat betul-betul. Kita mungkin sedang melihat sesuatu yang sebelum ini tidak kita perhatikan.
Menurut laporan forensik, Siti Aisyah meninggal dunia akibat satu tikaman maut yang menembusi jantung. Mata pisau yang tajam itu ditikam dari hadapan ke belakang, dari atas ke bawah, menunjukkan pelaku mempunyai kekuatan dan berada dalam keadaan sedar untuk mengenal pasti kedudukan jantung dengan tepat. Tetapi butiran yang membuatkan pakar forensik ragu-ragu ialah tikaman itu lurus dan kemas, tanpa sebarang tanda tangan yang terketar-ketar atau tersasar. Ini tidak selari dengan perbuatan seorang yang mabuk. Seseorang yang mabuk teruk dan hilang kawalan badan amat sukar untuk melakukan satu tikaman yang begitu tepat dan kemas. Kolonel Nazri membaca semula kesimpulan itu, lalu memandang rakan-rakannya. Bolehkah seorang yang mabuk teruk menikam tepat pada jantung? Atau adakah seseorang yang lebih sedar telah melakukannya? Bilik mesyuarat senyap sunyi, pandangan mata mula berubah. Laporan forensik seterusnya menyatakan, pada tubuh mangsa terdapat beberapa kesan lebam ringan di lengan dan pergelangan tangan, menunjukkan Siti Aisyah telah melawan pada saat-saat akhir. Terutamanya, di bawah kuku mangsa ditemui cebisan kulit yang sangat kecil, tanda biasa mangsa mencakar semasa pergulatan. Tetapi yang penting, cebisan kulit ini tidak sepadan dengan DNA Azman bin Abdullah. Sejurus selepas mendapat keputusan itu, pasukan siasatan segera memeriksa tubuh Azman untuk kali kedua. Seluruh badannya, dari leher hingga pergelangan tangan, tiada sebarang kesan calar, luka, atau kecederaan. Ini menimbulkan satu percanggahan yang serius. Jika Azman benar-benar pembunuh Siti Aisyah, sekurang-kurangnya pasti ada kesan cakaran akibat perlawanan mangsa, tetapi hakikatnya tiada apa-apa. Kapten Hairul yang berada di tempat kejadian pada hari itu tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Kalau bukan Azman, cebisan kulit itu milik siapa? Dalam bilik itu cuma ada 2 orang, pintu tertutup, tiada tanda pecah masuk. Kolonel Nazri menjawab perlahan. Tiada kesan dari luar, tapi belum tentu tiada orang lain di dalam. Menurut anggaran, waktu kematian mangsa adalah antara 1 hingga 3 pagi, manakala Rahman membuat panggilan pada jam 5.30 pagi. Dengan kata lain, Siti Aisyah telah meninggal dunia sekurang-kurangnya 2 jam sebelum polis menerima laporan. Dalam tempoh itu, di mana Rahman berada? Siapakah orang terakhir yang melihat mangsa masih hidup? Dan mengapa si suami muncul tepat pada masanya untuk menemui mayat sejurus sebelum polis tiba? Seorang penyiasat meneliti semula laporan pemeriksaan tempat kejadian. Tiada kesan darah pada pakaian Rahman, hanya sedikit kotoran tanah pada seluarnya, mungkin kerana berlari keluar dengan tergesa-gesa. Kolonel Nazri mengangguk, lalu meminta gambar-gambar tempat kejadian pada pagi itu ditayangkan semula. Beliau menunjuk pada kesan darah di lantai bilik tidur dan membandingkannya dengan gambar dari makmal forensik. Lihat betul-betul, darah di atas katil kering secara sekata, permukaannya tidak merebak, menunjukkan ia sudah membeku agak lama sebelum polis tiba. Kalau Rahman baru sahaja menemuinya pada awal pagi, kenapa darahnya sudah kering begini? Seorang penyiasat lain bersuara. Maksudnya, tempat kejadian mungkin telah direka? Kolonel Nazri tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Di matanya, api keraguan sudah menyala dengan jelas. Dalam laporan forensik, ada satu nota kecil yang seolah-olah tidak penting. Di bawah tumit mangsa terdapat sedikit tanah lembab, sejenis tanah liat halus yang tidak sepadan dengan lantai rumah Azman bin Abdullah. Butiran ini membuatkan seluruh pasukan terdiam. Rumah Azman berlantai mozaik merah, kering dan bersih. Tidak mungkin ada tanah lembab melekat pada kaki mangsa jika dia dibunuh di dalam bilik itu. Kolonel Nazri mengetuk jarinya perlahan di atas meja. Kalau mangsa mati di tempat lain dan kemudian dibawa ke rumah Azman, macam mana?
Soalan itu seperti satu pukulan hebat yang meruntuhkan seluruh arah siasatan awal. Satu hipotesis baru terbentuk. Tempat kejadian yang kita lihat hanyalah satu lakonan yang dirancang dengan teliti. Malam itu, selepas semua anggota pulang, Kolonel Nazri masih duduk di pejabatnya. Di hadapannya, file kes terbuka luas, gambar-gambar forensik bertaburan di atas meja. Dia memejamkan mata, menyusun semula setiap kepingan teka-teki. Mangsa mati sekurang-kurangnya 2 jam lebih awal. Tiada kesan luka pada badan Azman. Tanah di kaki mangsa bukan dari rumah tempat mayat ditemui. Setiap butiran kecil yang seolah-olah terpisah ini, apabila digabungkan, membentuk satu gambaran yang sama sekali berbeza. Dan gambaran itu menunjukkan satu perkara. Azman bin Abdullah mungkin bukan pembunuhnya. Dia mengeluh perlahan, melihat jam yang sudah hampir tengah malam, lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Kita perlu kembali, bukan sahaja ke rumah Azman, tetapi juga ke rumah mangsa." Satu arahan baru dikeluarkan pada malam itu. Keesokan paginya, seluruh pasukan forensik diarah untuk memeriksa semula keseluruhan tempat kejadian. Kali ini termasuk rumah Rahman bin Ismail. Dan dari keputusan itulah, kebenaran yang tersembunyi selama ini mula terbongkar. Pagi keesokannya, ketika Bandar Shah Alam baru mula sibuk, satu pasukan tugasas dihantar semula ke tempat kejadian di Taman Damai. Kali ini, di bawah arahan langsung Kolonel Nazri bin Hamid, pemeriksaan tidak hanya terhad di rumah Azman bin Abdullah, tetapi diperluaskan ke rumah sebelah, tempat pasangan suami istri Rahman dan Siti Aisyah tinggal. Tiada siapa dalam pasukan siasatan yang menyuarakannya, tetapi semua merasakan ada sesuatu yang berbeza. Kes yang disangka sudah ditutup, kini dibuka semula secara senyap, menandakan pihak atasan telah menemui petunjuk luar biasa yang cukup besar untuk mengubah arah siasatan. Rumah Azman bin Abdullah masih ditutup dengan pita polis sejak hari pertama. Apabila pasukan forensik membuka kunci, bau lembab dan hanyir darah yang ringan masih terasa. Pakar forensik dengan berhati-hati menggunakan bahan kimia luminol untuk memeriksa semula seluruh lantai, dinding, dan perabot di dalam bilik tidur tempat mayat ditemui. Di bawah cahaya biasa, bilik itu kelihatan bersih. Tiada apa-apa yang baru ditemui. Tetapi, apabila cahaya ultraungu disuluhkan, semua orang tergamam. Tiada langsung kesan darah yang cuba dibersihkan, tiada kesan seretan atau pergerakan mayat. Ini bermakna tiada pergelutan atau pergerakan berlaku semasa mangsa diserang di situ. Jika begitu, bagaimana darah boleh berlumuran di atas katil dan lantai seperti dalam gambar tempat kejadian? Soalan itu membuatkan seluruh pasukan terdiam. Kolonel Nazri hanya berkata perlahan, "Tempat kejadian yang terlalu bersih juga satu masalah. Mungkin ini bukan tempat di mana kes ini bermula." Beliau memutuskan untuk mengalihkan pemeriksaan ke rumah mangsa. Kedua-dua rumah itu terletak bersebelahan, hanya dipisahkan oleh dinding bata lama setinggi kurang daripada 2 meter dan mempunyai satu pintu kecil yang menghubungkan ke halaman belakang, tempat kedua-dua keluarga sering berulang-alik. Pasukan petugas bergerak ke sebelah dan membuka pintu rumah Rahman. Suasana di dalamnya sangat berbeza dengan rumah Azman. Kemas, bersih, dinding baru dicat, dan lantai berkilat. Tetapi bagi mata yang berpengalaman, kebersihan yang melampau itu sendiri adalah satu tanda yang mencurigakan. Seorang juru teknik menunduk untuk memeriksa kawasan berhampiran katil. Dia perasan ada satu kesan calar yang sangat kecil pada lantai kayu. Dan apabila disuluh dengan lampu UV, calar itu memancarkan cahaya biru pudar, reaksi khas luminol terhadap darah. Seluruh pasukan segera menyempur bahan kimia itu ke seluruh bilik.
hanya beberapa saat kemudian, satu pemandangan yang membuatkan semua orang meremang. Di atas lantai kayu, di tepi katil, malah di hujung dinding, kesan pendar flor biru kehijauan kelihatan dengan jelas, seperti kesan darah yang pernah coba dibersihkan, tetapi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Dari katil, kesan cahaya itu membentuk satu garisan samar menuju ke pintu belakang. Kolonel Nazri berjalan perlahan mengikut arah itu, setiap langkahnya diiringi debaran jantung. Pintu belakang, yang menghubungkan terus ke halaman rumah Azman bin Abdullah, masih mempunyai kesan seretan ringan pada pemegang pintunya, seolah-olah seseorang telah menyeret sesuatu yang berat melaluinya pada malam itu. Tanpa perlu berkata apa-apa, semua orang faham apa yang sedang berlaku. Tempat kejadian sebenar, di mana mangsa dibunuh, bukanlah di rumah Azman, tetapi di dalam bilik tidur mangsa sendiri. Untuk mengukuhkan hipotesis ini, pasukan teknikal mengambil sampel dari lantai dan pintu belakang. Ujian pantas menunjukkan kesan kimia positif untuk darah manusia, sepadan dengan kumpulan darah mangsa. Ini mengesahkan mangsa telah diserang di rumahnya sendiri, kemudian mayatnya dipindahkan ke rumah sebelah. Kapten Khairul berkata dengan suara yang dalam, "Ini bermakna seseorang telah membunuh Siti Aisyah di rumah ini, kemudian menyeret mayatnya ke rumah Azman untuk mencipta tempat kejadian palsu." Kolonel Nazri mengangguk, matanya serius. Bukan sahaja membunuh, tetapi merancang dengan sangat teliti. Orang itu tahu Azman mabuk, tahu tentang hubungan samar-samar antara mereka berdua, dan tahu semua orang akan terus percaya apabila melihat keadaan itu. Beliau memandang sekeliling bilik yang pernah menjadi kediaman pasangan suami istri itu. Kini, ia menjadi pusat satu konspirasi mengerikan yang dirancang dengan teliti hingga ke butiran terkecil. Selepas selesai mencatat, pasukan siasatan menemui beberapa lagi bukti kecil. Satu kesan tanah lembab di bawah katil, sepadan dengan jenis tanah yang ditemui pada tumit mangsa, sehelai kain lap dengan kesan darah kering yang disembunyikan di bawah singki, dan yang paling penting, sepasang selipar lelaki dengan kesan darah samar ditemui di sudut almari berhampiran pintu belakang. Kolonel Nazri mengambil selipar itu, matanya tajam. Selipar ini jenis biasa, tetapi saiz dan gayanya sepadan dengan selipar yang selalu dipakai oleh Rahman. Dia berkata perlahan, "Mungkin kita sudah jumpa orang yang sebenarnya berada di tempat kejadian pada malam itu." Anggota pasukan siasatan saling berpandangan. Tiada siapa berkata apa-apa lagi. Semua kepingan teka-teki kini mula bercantum. Mangsa mati di rumahnya sendiri. Mayat diseret ke rumah sebelah. Senjata diletakkan di tangan seorang lelaki yang mabuk tidak sedarkan diri. Dan satu-satunya orang yang mempunyai masa, peluang, dan alasan untuk melakukan semua itu adalah Rahman bin Ismail. Petang itu juga, Kolonel Nazri mengadakan mesyuarat tergempar. Beliau mengarahkan semua sampel kulit yang ditemui di bawah kuku mangsa diuji semula. Dan pada masa yang sama, secara rahsia mendapatkan sampel DNA Rahman daripada sebatang rokok yang ditinggalkannya. Semua ini dilakukan secara senyap, tanpa dihebahkan, untuk mengelakkan suspek menjadi waspada. Sebelum menamatkan musyawarat, Kolonel Nazri berkata perlahan, tetapi tegas, "Kita tidak akan membuat kesimpulan terburu-buru, tetapi jelas sekali skrip pembunuhan dalam keadaan mabuk itu mempunyai terlalu banyak kelemahan. Jika Rahman benar-benar dalang di sebalik lakonan ini, dia bukan saja kejam, tetapi juga sangat licik." Beliau berhenti seketika. Matanya yang serius memandang keluar tingkap, di mana cahaya senja semakin pudar. Dan oleh sebab itu, kita mesti lebih licik daripadanya. Kebenaran hanya selangkah lagi.
Malam itu, Shah Alam kembali sunyi. Tetapi, di dalam bilik kecil pasukan siasatan, lampu masih menyala hingga lewat malam. Mereka tahu kes yang disangka sudah ditutup ini sedang bersedia untuk memasuki satu fasa baru, di mana setiap lapisan pembohongan akan dibongkar. Selama beberapa hari selepas kes itu dibuka semula, pasukan siasatan Kolonel Nazri bin Hamid bekerja tanpa henti. Setiap sampel, setiap kesan walau sekecil manapun dianalisis semula menggunakan peralatan modern. Semua orang paham, hanya dengan satu butiran yang sepadan, kes ini akan berubah arah sepenuhnya. Pada malam 4 Juni 2024, bilik siasatan menerima satu sampul surat tertutup dari Makmal Forensik PDRM. Seluruh pasukan senyap sunyi apabila Kolonel Nazri membukanya, mengeluarkan laporan ujian DNA sampel kulit yang diambil dari bawah kuku mangsa. Beliau membaca perlahan setiap perkataan, seolah-olah memecah kesunyian yang pekat. Sampel DNA yang diperoleh daripada cibisan kulit di bawah kuku mangsa, Siti Aisyah binti Kasim, sepadan sepenuhnya dengan sampel DNA yang diambil daripada puntung rokok milik Encik Rahman bin Ismail. 1 detik senyap yang menyesakkan. Tiada siapa yang berkata apa-apa, tetapi semua faham. Lelaki yang selama ini dikasihani semua orang sebenarnya adalah orang yang dilawan oleh mangsa pada saat-saat terakhirnya. Kapten Khairon memandang laporan itu, suaranya serak. Tak mungkin silap, Siti Aisyah telah mencakar suaminya sendiri sebelum mati. Kolonel Nazri mengangguk perlahan, matanya menjadi dalam. Apa yang ditinggalkan oleh si mati kadang-kadang adalah suara yang paling kuat. Bukan sahaja DNA, bahan bukti yang dikumpul dari rumah Rahman juga memberikan hasil yang mengukuhkan hipotesis baru itu. Selipar berdarah di sudut almari mempunyai kesan DNA yang sepadan dengan darah mangsa. Kain lap berdarah yang disembunyikan di bawah singvi mengandungi sel kulit Rahman dan Aisyah, membuktikan ada perbuatan membersihkan tempat kejadian. Kesan tanah lembab di lantai bilik tidur Rahman sepadan dengan jenis tanah di kaki mangsa, jenis tanah yang hanya ada di halaman belakang rumahnya, dan waktu kematian yang dianggarkan semula antara 1.30 hingga 3 pagi, bertepatan dengan masa Rahman mendakwa dia sedang tidur. Setiap kepingan teka-teki itu bercantum membentuk satu gambaran yang lengkap, bertentangan sepenuhnya dengan keterangan Rahman sebelum ini. Kolonel Nazri memanggil musyawarah tergempar pada malam itu. Di skrin, beliau memaparkan plan kedua-dua rumah dan laluan yang menghubungkan mereka melalui pintu belakang. Suaranya rendah dan jelas. Saya percaya mangsa dibunuh di dalam bilik tidur pasangan itu sendiri. Selepas melakukan jenayah, dia menyeret mayat ke rumah Azman yang sedang mabuk tidur untuk mencipta satu tempat kejadian yang sempurna, menjadikan Azman sebagai pembunuh. Suasana bilik mesyuarat tegang, tiada siapa berani menyampuk. Semua orang dapat merasakan kedinginan satu perancangan, satu lakonan sempurna yang telah diatur, hanya menunggu semua orang percaya pada apa yang jelas di depan mata. Kolonel Nazri berhenti, memandang gambar Azman yang sedang terduduk di bilik soal siasat dengan mata yang kosong. Dia mengeluh perlahan, seorang mabuk, seorang mati, dan seorang menangis. Tetapi sebenarnya hanya ada seorang yang paling sedar, yaitu orang yang bersembunyi di sebalik air matanya. Pada malam itu juga, Kolonel Nazri mengarahkan pengawasan rahasia ke atas Rahman bin Ismail, jangan biarkan dia tahu tentang keputusan DNA. Setiap pergerakan Rahman, dari keluar rumah, menghubungi kenalan, hingga ke reaksinya apabila mendengar berita polis akan menutup file cache, semuanya direkodkan. Pada masa yang sama, beliau meminta file siasatan disempurnakan dengan membandingkan keterangan, masa kematian mangsa,
tempoh masa Rahman tiada alibi dan keputusan ujian forensik. Segalanya sepadan dengan sempurna, tidak lagi ada ruang untuk penipuan. Kapten Khairul berbisik, hanya satu yang kurang, pengakuan. Kolonel Nazri menjawab, suaranya rendah tetapi yakin. Dia akan mengaku juga, bukan karena dipaksa, tetapi karena tidak boleh lari dari kebenaran lagi. Apabila fail siasatan diletakkan kemas di atas meja, kebenaran kes itu sudah terpapar dengan jelas, cuma ia sangat berbeza daripada apa yang disangka orang ramai. Lelaki yang dikasihani seluruh kawasan perumahan, Rahman bin Ismail, kini adalah suspek pembunuhan. Mereka cipta tempat kejadian palsu dan menuduh kawan baiknya sendiri. Manakala orang yang dituduh sebagai pembunuh, Azman bin Abdullah, berkemungkinan besar tidak bersalah. Kolonel Nazri memejamkan mata seketika, kemudian membukanya. Suaranya perlahan tetapi tegas. Esok kita akan panggil Rahman bin Ismail. Sudah tiba masanya untuk berdepan dengan kebenaran. Pintu bilik siasatan ditutup, meninggalkan cahaya lampu kuning yang samar menerangi timbunan fail yang tebal. Di luar koridor, malam di Shah Alam senyap sunyi. Segalanya bersedia untuk satu sesi soal siasat yang istimewa, di mana pembunuh sebenar akan berdepan dengan kebijaksanaan dan ketabahan penyiasat. Pagi itu, lampu bilik soal siasat di ibu pejabat polis daerah Shah Alam menyala lebih awal dari biasa. Suasana di dalam bilik itu pekat, bukan lagi soal siasat biasa, tetapi satu pertembungan mindah yang sebenar. Rahman bin Ismail, suami yang berduka dan dikasihani semua, melangkah masuk. Wajahnya cengkung, matanya lesu, penampilannya lemah, seperti orang yang baru kehilangan. Tetapi di sebaliknya, Kolonel Nazri bin Hamid tahu ini bukan sekadar lelaki yang malang, tetapi mungkin dalang yang menyembunyikan rahasia paling dahsyat dalam kes ini. Kolonel Nazri tidak tergesa-gesa. Beliau duduk berhadapan, suaranya lembut. Encik Rahman, saya tahu beberapa hari ini Encik tak cukup tidur. Tapi hari ini, saya nak minta tolong Encik jelaskan beberapa perkara kecil cuma untuk kita lengkapkan fail siasatan. Rahman mengangguk perlahan, suaranya serak. Saya faham, Tuan. Tuan tanyalah, saya pun nak selesaikan perkara ini cepat. Permulaan yang nampak biasa, tetapi di sebalik ketenangan pegawai kanan itu tersembunyi satu strategi psikologi yang dirancang teliti. Kolonel Nazri dengan perlahan membuka fail, meletakkan beberapa keping gambar tempat kejadian, selipar, kain lap dan pintu belakang di atas meja. Dia bercakap seolah-olah hanya menceritakan semula. Encik kata, malam tu encik tidur di rumah kan? Tapi kami dapati ada kesan darah yang dilap di bilik tidur encik. Pintu belakang antara dua rumah juga ada kesan seretan benda berat. Dan yang paling penting, sampel DNA di bawah kuku isteri encik adalah milik encik. Ayat terakhir itu jatuh seperti tukul. Rahman tergamam, matanya terbelia, nafasnya tersekat. Dia cuba tersenyum kelat. Saya tak faham, mesti ada salah faham ni. Kolonel Nazri mengangguk perlahan, masih tenang. Mungkin juga, sains kadang-kadang boleh silap. Tapi saya percaya, ia tak pernah silap dengan suara hati nurani kita. Suasana di dalam bilik tiba-tiba menjadi tegang. Rahman menunduk, kedua-dua tangannya digenggam, jari jemarinya bergetar perlahan. Kolonel Nazri tahu, orang yang cuba menyembunyikan kesalahan selalunya takut untuk bertentang mata. Selepas seketika, Kapten Khairul, penyiasat yang bertugas, menghidupkan perakam suara, nadanya mendatar. Encik Rahman, kami tak menuduh encik. Tapi ada banyak perkara yang kami perlukan bantuan encik untuk sahkan, supaya orang lain tidak teraniaya. Encik kata encik sayangkan Azman kan? Rahman mengangguk. Ya, dia kawan baik saya dari kecil. Kalau kawan baik,
Kapten Khairul menyambung lembut, tentu Encik tak mau dia dituduh membunuh secara salah, kan? Rahman terdiam. Pada ketika itu, matanya kelihatan goyah. Satu pukulan lembut, tetapi tepat mengenai sasaran. Kolonel Nazri menyambung, suaranya rendah dan penuh pemahaman. Encik Rahman, saya tahu Encik seorang yang penyayang. Kehilangan istri dan kawan, siapa yang tidak sedih? Tetapi, kadang-kadang, lelaki yang paling kuat adalah lelaki yang berani bercakap benar, walaupun kebenaran itu akan meruntuhkan dirinya. Rahman mengangkat muka, matanya merah, tetapi dia tidak lagi dapat menyembunyikan pandangan cemasnya. Dia menelan air liur, suaranya bergetar. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Bilik itu senyap, tiada siapa bertanya, tiada siapa mendesak. Hanya bunyi jam di dinding yang berdetik, seolah-olah mengira detik-detik kebenaran. Rahman menongkat dahinya, nafasnya tercungap-cungap. Gambar-gambar dan file di hadapannya seolah-olah menuduhnya dengan 1000 mata yang tidak kelihatan. Di satu sisi adalah kebenaran. Di sisi lain adalah topeng suami malang yang telah dibinanya dengan susah payah. Semakin lama kesunyian itu berlarutan, semakin kuat hati nuraninya tersiksa. Kolonel Nazri tahu, inilah saatnya benteng psikologi itu akan runtuh. Dia menolak perlahan sekeping gambar terakhir ke arah Rahman, gambar tangan istrinya dengan kesan cakaran yang dalam, tempat di mana sampel DNA-nya ditemui. Suara Kolonel Nazri bergema, rendah tetapi penuh kemanusiaan. Encik Rahman, istri Encik, telah melawan. Dia tinggalkan kesan terakhir, seolah-olah mahu menamakan pembunuhnya. Kami tidak perlukan pengakuan Encik, kerana si mati telah bersuara untuk dirinya. Rahman tergamam. Dia mengangkat tangan menutup mukanya. Seluruh tubuhnya menggigil. Satu esakan kering terkeluar. Air mata mula mengalir jatuh di atas file case. Kapten Khairul mematikan perakam suara. Tiada siapa berkata apa-apa lagi. Seluruh bilik tenggelam dalam kesunyian. Satu kesunyian yang lebih berat daripada sebarang tuduhan. Rahman tidak lagi menangis seperti orang yang tidak bersalah. Dia hanya diam, kepalanya tertunduk, matanya kosong seperti orang yang hilang arah. Tangannya menggenggam tepi kerusi, kemudian melepaskannya, kemudian menggenggamnya semula. Lelaki yang pernah dikasihani itu, kini hanya tinggal bayang-bayang dirinya sendiri. Kolonel Nazri berdiri dan berkata perlahan, "Cukuplah untuk hari ini. Encik berehat dulu, esok kita sambung." Dia berpaling, berjalan perlahan keluar dari bilik. Pintu ditutup. Di dalam, Rahman bin Ismail merebahkan kepalanya di atas meja, bahunya terhinjut-hinjut dalam diam. Tiada lagi kata-kata yang diperlukan, karena pertarungan minda itu telah berakhir, bukan dengan herdikan, tetapi dengan keruntuhan dari dalam diri pesalah itu sendiri. Petang itu, langit Shah Alam mendung, angin bertiup sejuk. Di dalam bilik soal siasat, Rahman bin Ismail duduk kaku selama berjam-jam. Tiada lagi air mata, tiada lagi kemarahan, hanya kekosongan dingin yang menggerogoti jiwanya. Apabila Kolonel Nazri bin Hamid masuk, dia tidak mengangkat muka. Kolonel tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan secawan teh panas di hadapannya. Selepas beberapa lama, Rahman bersuara, suaranya serak dan pecah. "Saya nak ceritakan semuanya. Dah terlambat, tapi saya dah tak tahan lagi." Rahman mula bercerita dengan suara yang tersekat-sekat. Dia bercerita tentang hubungan rapat antara mereka bertiga, dia, istrinya, dan Asman, jiran dan kawan baiknya. Mereka membesar bersama, makan bersama, bekerja di kawasan perindustrian yang sama, dan pada waktu malam sering minum bir bersama. Saya anggap dia macam adik sendiri.
Kadang-kadang kami balik mabuk sama-sama, ketawa macam budak-budak. Tak sangka suaranya menjadi perlahan. Suatu hari, Rahman secara tidak sengaja membaca mesej di telefon istrinya. Mesej itu ringkas, tetapi seperti pisau yang menusuk terus ke jantungnya. Abang dah tidur, datanglah rumah. Sejak itu, segalanya dalam hatinya hancur. Dia mula mengintip, curiga, dan memerhati setiap kali istrinya melangkah ke rumah jiran semasa dia bekerja shift malam. Kemarahan itu terkumpul hari demi hari. Saya tak nak percaya, tapi saya tak boleh untuk tidak percaya. Pada malam 27 Mei, Rahman memutuskan untuk bertindak. Dia sengaja menelpon Azman, mengajaknya minum bir seperti biasa. Sebelum pergi, dia memandang istrinya, senyumannya, suaranya, penampilannya yang biasa. Tetapi di matanya, semua itu hanyalah kepura-puraan. Di kedai minum, Azman mabuk teruk. Rahman tidak minum banyak, hanya tersenyum, mengangguk, dan terus menuangkan bir untuk kawannya. Saya nak dia mabuk sampai tak tahu apa-apa. Saya dah rancang semuanya. Sekitar tengah malam, dia memapah Azman pulang, meletakkannya di dalam rumah kawannya itu, kemudian senyap-senyap kembali. Rumahnya gelap. Hanya cahaya lampu tidur kuning yang malap dari bilik mereka. Rahman melangkah masuk, jantungnya berdegup kencang. Saya bukan lagi diri saya. Saya cuma rasa darah saya mendidih. Saya nak tanya dia kenapa, tapi bila dia pandang saya nampak ketakutan di matanya, bukan lagi cinta. Dalam sekelip mata, kemarahannya memuncak. Satu jeritan, satu tikaman, dan segalanya berakhir. Wanita yang pernah paling dicintainya rebah di atas katil mereka. Apabila kemarahannya reda, barulah Rahman sadar akan perbuatannya yang dahsyat. Dia menggigil, peluh sejuk membasahi tubuhnya. Di dalam kepalanya ketika itu hanya ada satu fikiran, mesti lepaskan diri walau apa cara sekalipun. Saya teringat Azman yang mabuk di sebelah. Saya fikir, kalau saya letak mayat istri saya di sebelahnya, tiada siapa akan syak. Dia menyeret mayat melalui pintu belakang, laluan kecil yang menghubungkan kedua-dua rumah. Setiap langkah adalah satu jeritan di dalam kepalanya, tetapi dia tetap melakukannya dengan kejam. Di dalam rumah Azman, dia meletakkan mayat istrinya di atas katil, meletakkan pisau di tangan kawannya yang sedang tidur nyenyak. Pemandangan itu cukup untuk menipu siapa sahaja. Kemudian dia kembali, menelepon polis, menjerit dalam keputusasaan. Lakonan bermula. Saya fikir saya bijak, tapi saya lupa kebenaran tak boleh dipadamkan. Kolonel Nazri duduk mendengar tanpa menyampuk. Rahman bercerita sambil menangis. Dia bukan lagi suami yang malang, bukan juga seorang yang marah, hanya seorang manusia yang ditelan oleh kegelapan dalam dirinya. Saya betul-betul menyesal, tapi bila saya nampak dia mesej dengan Azman, saya tak boleh terima. Saya pikir, kalau saya hilang segalanya, mereka pun mesti hilang segalanya. Kolonel Nazri termenung. Awak menang untuk seketika, tetapi kalah seumur hidup. Harga sebuah dendam adalah kehancuran, bukan sahaja untuk orang lain, tetapi untuk diri awak sendiri. Rahman merebahkan kepalanya, bahunya terhinjut-hinjut, air matanya bercampur dengan bunyi hujan yang mula turun di luar. Bunyinya sayu seperti loceng penamat untuk satu dosa yang tidak terampun. Dia menandatangani laporan pengakuan, setiap huruf ditulis dengan tangan yang menggeletar. Kolonel Nazri berkata perlahan, "Awak telah bercakap benar. Anggaplah ini sisa hati nurani yang boleh awak bawa." Rahman hanya diam.
Dia memandang kertas di hadapannya bukan sebagai satu pengakuan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan syaitan di dalam dirinya sendiri. Saya bunuh istri saya aniaya kawan saya, tapi akhirnya saya bunuh diri saya sendiri sejak saya pegang pisau itu. Apabila dibawa keluar dari bilik, Rahman memandang ke langit. Di luar, kilat sabung menyabung, hujan turun dengan lebat. Tetapi di tengah-tengah hujan itu, wajahnya dingin membeku. Satu jiwa yang telah mati sebelum hukuman dijatuhkan. Bilik mahkamah pagi itu penuh sesak. Tiada siapa mahu terlepas perbicaraan yang dianggap paling menggemparkan di Selangor dalam beberapa tahun. Orang ramai datang bukan sahaja untuk mendengar keputusan undang-undang, tetapi untuk menyaksikan sendiri pengakhiran sebuah tragedi di mana cinta, persahabatan, dan dendam bercampur menjadi satu kesedihan. Di kandang tertuduh, Rahman bin Ismail duduk membisu. Baju banduan yang besar, kedua-dua tangannya digenggam, matanya lesu, pandangannya kosong. Tiada lagi penampilan lelaki yang pernah sega, yang pernah menjadi ketua keluarga di mata jiran-jiran. Hanya tinggal jasad yang letih digerogoti oleh dosa. Di seberang, Azman bin Abdullah, yang pernah dituduh secara salah, hadir sebagai saksi. Wajahnya cengkung, matanya masih suram. Ada luka yang tidak berdarah, tetapi tidak akan pernah sembuh. Bagi Azman, hari-hari dituduh membunuh kawan, dipenjarakan di tengah-tengah ribuan pandangan hina, adalah neraka paling gelap dalam hidupnya. Apabila hakim memulakan bicara, suasana di dalam bilik menjadi tegang, semua orang menahan nafas. Pertuduhan dibacakan, jelas, dingin, tetapi penuh dengan beban. Tertuduh Rahman bin Ismail atas perbuatan membunuh dengan niat dan sengaja mencipta tempat kejadian palsu untuk menuduh orang lain. Mahkamah menjatuhkan hukuman tertinggi, yaitu hukuman mati. Kedengaran satu bunyi perlahan, bunyi tangan Rahman yang menepuk lututnya lalu terkulai. Tiada reaksi, tiada jeritan. Dia hanya memandang siling, seolah-olah mencari jawaban di tempat yang sangat jauh. Di bawah, beberapa orang wanita mengesat air mata. Ada yang berkata, kalaulah hari itu dia pilih untuk memaafkan, pilih untuk berdiam diri, takkan jadi begini. Tetapi hidup ini kadang-kadang hanya perlukan satu saat untuk kehilangan segalanya, apabila dendam lebih besar daripada kasih sayang. Apabila perbicaraan tamat, Rahman diiringi keluar ke kendaraan polis, langkahnya berat. Di luar, cahaya matahari petang menembusi celah-celah pokok, menyinari wajahnya yang pucat, tempat di mana pernah terukir senyuman ramah seorang suami dan seorang kawan. Kini hanya tinggal pandangan letih seorang lelaki yang telah dibakar oleh dendamnya sendiri. Sebelum menaiki kenderaan, dia memandang Azman. Dua pasang mata bertemu, penuh dengan kesakitan dan kata-kata yang tidak terucap. Rahman berkata perlahan, suaranya bergetar. Maafkan aku silap. Azman berdiri diam, tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya, satu ucapan selamat tinggal tanpa kata-kata untuk seorang kawan yang pernah menjadi sebahagian daripada hidupnya dan juga orang yang telah menghancurkan segalanya. Kisah ini seolah-olah sudah berakhir, tetapi parutnya akan kekal selamanya. Azman bin Abdullah dibebaskan, tetapi hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Penduduk sekitar bersimpati, tetapi pandangan mereka masih bercampur dengan sedikit keraguan, seolah-olah bayang-bayang jenayah itu belum hilang. Pada waktu malam, di dalam bilik kecilnya, Azman sering membiarkan lampu terpasang, bukan kerana takutkan gelap, tetapi takutkan kenangan yang kembali menghantui.
Kenangan ditahan, disoal siasat, dan disalah anggap sebagai pembunuh. Anak kecil Rahman kini tinggal bersama datuk dan neneknya. Setiap kali nama ayahnya disebut, dia akan menunduk, tidak berani bertanya, kerana ada soalan yang orang dewasa pun tidak mampu menjawab. Tragedi ini bukan sahaja jenayah seorang manusia, tetapi keruntuhan kepercayaan, persahabatan, dan sifat pemaaf. Rahman bin Ismail bukan sahaja membunuh istrinya dan menganiaya kawannya, tetapi dia juga membunuh hatinya sendiri. Dia membiarkan dendam memandunya, membiarkan cemburu buta mengubahnya menjadi pembunuh. Jika pada hari itu dia memilih untuk berdiam diri, memilih untuk memaafkan, memilih untuk berdepan dengan akal yang waras, mungkin segalanya akan berbeza. Seorang wanita tidak akan kehilangan nyawa, seorang kawan tidak akan teraniaya, dan seorang anak kecil tidak akan menanggung gelaran anak seorang banduan akhir. Tetapi hidup ini tiada jika. Apabila manusia hilang kawalan, sangat mudah untuk terjerumus ke dalam jurang yang dalam, di mana tiada lagi jalan untuk kembali. Kisah ini ditutut, tetapi pengajarannya akan sentiasa bergema. Dalam setiap diri manusia, ada sisi baik dan sisi gelap. Jika kita menyuburkan kasih sayang, sisi baik akan menerangi jalan kita. Tetapi jika kita membiarkan dendam, cemburu, dan keegoisan menguasai diri, sisi gelap itu akan menenggelamkan kita, menjadikan kita syaitan dalam hidup kita sendiri. Ingatlah, tiada pengkhianatan yang layak dibalas dengan nyawa. Kerana apabila seseorang memilih untuk meragut nyawa orang lain, si mati hanya pergi sekali, tetapi yang tinggal akan mati perlahan-lahan dalam hati nuraninya sepanjang sisa hidupnya. Oleh itu, kes Rahman bin Ismail bukan sekadar satu penghakiman jenayah, tetapi satu penghakiman untuk sifat egois dan dendam manusia. Satu peringatan untuk kita semua. Kadang-kadang, perkara yang paling menakutkan bukanlah jenayah di luar sana, tetapi kegelapan yang terpendam di dalam hati kita sendiri, apabila kita membiarkannya lebih besar daripada sifat pemaaf dan kasih sayang. Hai semua! Cuba komen sikit. Korang tengah tonton ni dari mana? Seronok juga kalau dapat tahu. Dan macam mana dengan perkongsian saya kali ini? Apa pendapat korang tentang cerita tadi? Saya suka baca pandangan masing-masing. Apa-apa pun, saya doakan semoga korang semua di mana jua berada, sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dilindungi selalu, dan dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan aman dan tenang. Oh ya, kalau korang pun ada cerita menarik yang nak dikongsikan, jangan segan-segan tahu. Boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Mana tahu cerita korang boleh jadi inspirasi untuk orang lain pula. Jom kita kongsi bersama.